Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kak Juju doakan hari ni semuanya melihat Kak Juju sekarang, adik-adik, Umi, Bonda, Mama, Kek Mak yang tengah tengok Kak Juju sekarang. Kak Juju doakan semuanya dirahmati Allah dan bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Okay, right. Love. Okay, hari ni Kak Juju nak cerita satu cerita yang bertajuk nelayan dan isterinya. Nelayan dan isteri. So ada dua orang, nelayan dan isterinya. Okey, nelayan ni dia sangat cintakan isterinya, dia sangat baik. Dalam satu pulau tu ada sebuah pondok yang tinggal berdekatan dengan laut. Tinggallah seorang nelayan dan isterinya. Okey, setiap hari nelayan akan keluar mencari rezeki dan dia akan bawa balik ikan dan diberi pada isterinya. Suatu hari isterinya mengadu, "Abang, bosanlah saya hidup dalam rumah ni yang sempit, busuk ni. Abang tolonglah. Saya nak rumah abang. Saya nak rumah, bukannya pondok kecil macam ni, sempit. Saya rimas." Lepas tu suami dia cakap, "Sabarlah sayang. Sabar, okey, sabar. Nanti abang akan carikan rumah yang cantik untuk sayang duduk. Buat masa ni kita terima dulu, kita duduk kat pondok ni. Saya bosan lah abang duduk macam ni. Sampai bila kita nak duduk tempat macam ni?" Dia cakap tu, bebel lah. Setiap kali bila nelayan balik, nelayan akan bawa ikan. Dia akan bawa ikan, dia tak nak ikan, dia nak sotong. Bila bawa buah rambutan, dia nak buah peach. Macam tu, dia tak, semua apa yang nelayan buat, dia tak berkenan dengan apa pun. Dia tak bahagia, hati dia tak akan rasa senang dengan apa yang ada dalam yang dimilikinya. So hati dia tak puas. Pada suatu hari nelayan ni pergi memancing, mencari rezeki lah. Dia mancing ikan, dia lemparkan dia punya pancing dia ke dalam laut tu. Masuk air tu tenang, elok aje kan, elok. Tiba-tiba dia rasa macam, nelayan kata, "Kenapa hati aku ni rasa macam lain je? Macam dia rasa macam nak jumpa sesuatu lah," dia rasa kan. Lepas tu dia pun tiba-tiba dia rasa macam dia punya pancing ni tadi, dia punya mata kail ni tersangkut dengan satu benda yang berat. So dia cari, beratnya. Kenapa berat sangat ni? Dia cakap, "Kenapa berat sangat ni? Ada apa eh?" So dia tak puas hati, dia tarik sungguh-sungguh dan sekuat hati dia pun tarik. Ya. Dia kata, ikan sebelah rupanya. Keluarlah, nak tahu cerita adik-adik, keluarlah satu ikan, dia panggil ikan sebelah. Ikan sebelah ni cantik. Kulit dia bersinar-sinar. Lepas tu ikan dia cakap, Tolong lepaskan aku." Dia cakap macam tu. Ikan tu mana cakap? Dia mana cakap? Dia cakap, tolong lepaskan aku." Tu nelayan kata, "Kamu siapa?" Dia cakap. Dia kata, "Saya," ikan dia cakap, "Saya adalah putera yang telah disumpah. Putera yang disumpah oleh ahli sihir," dia cakap. So dia bila dia sumpah menjadi ikan sebelah. Dia kata, tolonglah tuan, lepaskan saya. Daging saya ni tak sedap tuan, kalau tuan makan pun tak sedap. Jadi baiklah tuan, lepaskan saya." Lepas tu nelayan pun berfikir, "Okey, saya lepaskan awak. Okeylah, saya pun tak naklah makan kalau daging awak tak sedap. Nanti isteri saya lagi marah kan kalau saya bawa ikan tapi rasa dia tak sedap." So dia pun lepaskan ikan tu pergi. Dia pun balik, tak sabarlah. Dalam perjalanan dia tak sabar nak berjumpa dengan isteri dia, nak beritahu kat isteri dia yang dia ni berjumpa dengan ikan sebelah. Bila dia balik, "Sayang," dia cakap, isteri, "Sayang, tadi abang jumpa dengan ikan. Ikan tu cantik sebelah. Tapi ikan tu sebenarnya putera yang disihir." Isteri cakap, "Yelah, macam tak percaya je. Dan zaman sekarang ni jumpa ikan sebelah." Dia cakap macam tu lah. Asyik dia kata, "Betul sayang, tadi abang jumpa ikan sebelah tu. Tapi ikan tu minta abang lepaskan dia sebab dia kata abang tak sedap. Dia kata daging dia tak sedap. Daging ikan tu tak sedap."
Sebab dah kena sumpah. So dah sumpah tak sedap. Dia cakap macam ni, apa kata abang pergi balik ke sana, dapatkan balik ikan sebelah tu. Sebab saya tak sukalah hidup dalam macam ni. Cuba abang cakap dengan sebelah, boleh tak dia terima permintaan saya yang saya ni nak rumah. Satu rumah yang besar, saya tak nak duduk kat sini. Saya tak nak duduk kat rumah yang pondok sempit ni. Cakap macam tu. Mengarutlah sayang ni. Mengarutlah buat macam ni. Ikan sebelah tak nak kabulkan permintaan sayang ni. Dia tak nak. Abang mesti cuba. Kalau tak cuba, tak tahu. Cuba bagi tahu. Sebab abang dia akan terkenangkan jasa abang yang abang lepaskan dia. Dia mesti akan kabulkan permintaan abang. Abang try lah. Abang cuba dulu. So, okay, baiklah sayang. Sayang jangan risau. Abang pergi. Okay, dia pun pergi balik dekat laut tadi. Dia pun pergi. Bila dia pergi, dia nampak laut tu jadi warna hijau kuning. Hijau kuning. So dia kata, kenapa laut ni warna hijau? Tadi warna elok je, warna biru tenang, dia cakap kan. Warna hijau. Lepas tu dia panggil, ikan sebelah, dengar tak? Ikan sebelah. Dia cakap macam tu. Suara lain sikit lah kan, tukar. Lepas tu ikan sebelah pun keluar. Ya, saya ni nak apa? Dia cakap macam tu. Lepas tu berpersonal lain cakap, maafkan saya, sebabnya isteri saya ni dia nakkan rumah. Dia nak rumah yang cantik, yang ada perabot. Boleh tak ikan sebelah tunaikan permintaan isteri saya? Dia cakap gitu. Senang je. Saya akan kabulkan permintaan dia. Awak balik dulu, awak tengok. Mesti dia dah menunggu awak dekat sana. Lain kata, betul ke? Kamu pergi balik dulu. Awak pergi balik dulu, awak tengok. Okey, dia pun balik. Okey, dia balik. Bila dia balik, dia tengok, terkejut dia, tengok isteri dia dah tunggu dekat luar. Hai abang, tengok rumah kita cantik tak? Kita dah ada rumah cantik, dah tak bau busuk, perabot pun banyak. Harap sayang selesa lah. Bahagia tak sayang sekarang ni dah ada rumah cantik ni? Isteri dia cakap, tak tahulah lagi bang, oi. Dah selesa tak tidak. Saya rasa saya tak tahulah saya ni bahagia ke tak. Kita tengoklah nanti. Dia cakap macam tu. Dengan angkuhnya dia cakap macam tu. Yang nelayan ni pun cakap, aduh hai, sampai bila lah nak rasa bahagia, dah ada rumah pun macam tu juga. Okey. Benda ni berlangsung lah dalam 2-3 hari lepas tu. Isteri dia ni pun berfikir. Dia fikir. Dia dah fikir tu dia cakap, Bang. Bangun. Kenapa? Dia cakap. Kenapa sayang? Saya fikir bang. Saya fikir, saya tak nak lah rumah ni. Boleh tak abang pergi jumpa ikan sebelah tu? Abang cakap dengan dia, saya tak isteri saya dah tak nak dah rumah ni. Minta ikan sebelah ni jadikan saya seorang ratu. Dia cakap, seorang ratu? Tak payahlah saya nak jadi ratu. Jadi ratu kat hati abang pun dah cukup dan sayang. Tolonglah sayang, cukup lah. Dia cakap macam tu. Abang ni kan negative thinking lah. Saya nak jadi ratu. Bila saya jadi ratu, orang akan datang pada saya. Orang akan hormat kita. Kita akan senang. Rumah saya cantik. Lepas tu dia pun cakap, okey lah, abang cubalah. Esok abang pergi ya. Okey, dia pun pergi. Esok paginya nelayan ni pun pergi semula ke laut. Dia pergi semula, tapi bila sampai kat situ, laut tu menjadi berwarna ungu. Ungu naik ke atas. Air dia naik ke atas.
Ikan sebelah. Okay. Ikan sebelah. Dia cakap macam tu. Dengar tak? Dia cakap. Ikan sebelah pun dia keluar. Terus dia keluar. Dia keluar daripada air tu. Ya, saya dekat sini. Nak apa? Ikan tu cakap. Hai ikan sebelah, maaflah ganggu ikan sebelah. Macam ni ikan sebelah. Isteri saya nak pula, dia tak bahagia sekarang. Dia nak nak awak jadikan dia seorang ratu. Okey. Senang je tu. Tak apa, awak balik. Awak tengoklah nanti apa akan jadi. Okey. Betul ke ni? Kata ikan sebelah. Tak percaya ke? Pergilah sana. Okey. Saya pergi dulu ya. Dia pun pergi. Balik. Tu pun dia dengan rasa macam ya tak ya ni. Boleh balik tengok. Dia balik, dia tengok pintu rumah dia dah jadi warna kuning-kuning. Lepas tu dah besar macam istana kan. Istana lah, dah istana. Dia masuk, dia tengok isteri dia tengah duduk. Macam tu kan. Orang kaya. Okey. Dia duduk macam tu. So dia kata, hai sayang, dah jadi ratu dah sekarang ni. Bahagia tak? Dia cakap. Ya abang, tak tahulah. Nantilah, dah sepanjang hari dah kita macam ni. Saya rasa dah penat lah kita nak tidur. Lepas tu si nelayan yang pun penat juga kan. Sebab kesana ke sini kan. So dia kesana ke sini. Dia pun tertidur. Bila dia tertidur, yang si isteri ni pula tak tidur-tidur. Asyik tidur berfikir. Si nelayan ni esok pagi ni pun nelayan tengok si isteri ni pun macam ni juga. Berfikir. Duduk kat ujung katil termenung berfikir. Dia berharap yang suami ni pun berdoa lah. Ya Allah, semoga lah isteri aku ni, jadikanlah isteri aku ni seorang yang belajar bersyukur dengan apa yang dimiliki. Dia kata dia tak nak lah, dia risau lah isteri dia sikap macam ni lah, tak tidur-tidur, asyik duduk termenung aja kan. Dah bagi jadi ratu pun nak termenung. Kalau kita dah jadi ratu tak payah termenung lah, relax je, buat je kerja kan, buatlah kerja. Jadi ratu duduk diam bersemayam. Okey, yang dia ni dia tak puas hati lah. Apalah dia tak puas hati sangat kan. Dia pun cakap, bang. Okay, sorry. Bukan bang potong kejap. Okey, benda ni berlangsung jadi 3 hari kan. Dia tambah lagi 2 hari. Jadi lagi 4 hari. So genap seminggu. Seminggu dia macam tu juga. Time waktu malam ni dah hampir pukul 6-7 dia nak tertidur. Bila dia tidur, matahari keluar kan. Dah pukul 7 lebih matahari keluar. Lepas tu dia cakap, tahu tak, dah seminggu tak tidur, kenapa pula matahari keluar ni cepat-cepat? Saya nak fikir lagi ni, tak habis fikir dah seminggu ni. Tak habis fikir dah seminggu, tak tidur, tak makan, tak tidur, asyik fikir. Tiba-tiba matahari dah keluar. Dia panggil suami dia, Abang boleh tak cakap dengan ikan sebelah tu, bagi tahu ikan sebelah tu yang saya ni nak jadi yang kuasa. Dia nak jadi yang kuasa, yang berkuasa. Maksudnya dia nak jadi yang berkuasa. Kenapa pula yang jadi berkuasa? Dia cakap, kalau saya nak menjadi berkuasa, saya senang, abang pun senang. Kita dapat kedua-duanya. Dia cakap macam tu. Kamu tak tahu apa yang kamu fikirkan. Dia kata, suami dia cakap kat isteri dia, kamu tak tahu apa kamu fikirkan. Nanti ikan sebelah tu pasti tak akan tunaikan permintaan kamu. Tak akan tunaikan permintaan sayang. Saya ni merepek lah. Bukan je saya fikir benda-benda macam ni. Kalau abang tak pergi, saya akan jadi marah. Saya akan jadi sangat marah. Yang dia ni sayangkan sangat bini dia. Dia pun pergilah. Bila dia lari-lari sampai kat laut, angin tiup. Angin dah menyanyi dah, laju dah.
Okey, pokok goyang-goyang. Air laut tadi pun dah. Okey. Yang tadi bila dia sampai kat laut tu, air laut dah lain macam lah. Dia pun takut. Dia cakap, kenapa air laut dah hitam ni? Dah bertukar hitam. Lepas tu angin pun dah ribut kencang ni. Dia cakap kan. Lepas tu dia tak apalah, dia nak tunaikan permintaan bini dia juga. Dia pun pergi. Ikan sebelah, dengar tak aku? Panjangku tu kan. So dia pun keluar ikan sebelah tu. Ada apa lagi? Saya kat sini. Dia cakap gitu. Lepas tu dia kata, ikan sebelah, saya sebenarnya saya rasa bersalah nak cakap ikan sebelah sebenarnya ya. Apa, cakap je lah. Dia cakap kan, cakap, kata ikan sebelah. Isteri saya ni, saya tak faham lah kenapa dengan dia. Dia cakap dia nak jadi yang berkuasa. Oh, yang berkuasa. Dia tak nak jadi yang berkuasa yang tidak boleh dilihat. Dia cakap maknanya dia tak boleh dilihat di mana-mana. Lepas tu ikan sebelah tu kata, iya, dia nak jadi yang berkuasa yang tidak dilihat di mana-mana. Dia cakap, okey, boleh. Dia cakap, kamu pergilah balik, kamu akan tahu semuanya. Dia cakap itu. Dia pun dengan berhati pun dia pergi jalan dengan lalu longlai kaki dia. Dia tak tahulah apa. Bila sampai tu dia tengok, dia cari isteri dia kat mana-mana tak jumpa. Kata, mana isteri ni? Mana isteri aku ni? Tak ada pun. Kisah apa? Semua tak jumpa. Bila dia tak jumpa, dia pun pergilah balik dekat si ikan sebelah. Tapi masa dia pergi balik tu, air laut tu dah jadi biru tenang macam biasa. Macam sebelum-sebelum ni dia pergi tenang aja kan. Bila dia pergi tu cuba, ikan sebelah, dia panggil lah, dengar tak aku? Tu ikan sebelah pun keluar. Ikan sebelah keluar pun dia cakap, iya. Dia kata, kenapa? Tu ikan sebelah, aku sedih. Aku cari isteri aku tak jumpa ikan sebelah. Mana isteri aku ikan sebelah? Aku nak isteri aku. Aku tak nak lain. Aku nak isteri aku. Bertenang, dia cakap. Isteri kamu dah dapat apa yang dia nak? Dia kata, tak nak. Aku tak nak. Aku nak isteri aku. Betul. Apa kata? Aku tak pernah minta kau apa-apa. Selama ni aku yang membawa permintaan isteri aku. Aku nak kau tunaikan permintaan aku kerana kau perlu membalas jasa aku kerana aku melepaskan kau sebelum ni, ikan sebelah. So ikan sebelah kata, iya, memang betul. Dia cakap, memang betul. Okey, aku akan tunaikan permintaan kamu. Tapi aku tak akan menarik permintaan. Okey, apa permintaan kamu, nelayan? Nelayan tu pun cakap, aku inginkan isteri aku sebab aku cintakan dia. Lepas tu aku nak dia bahagia. Lepas tu dia punya ikan ni pun cakap, okey, kau akan dapat semua tu. Kau baliklah. Kau akan jumpa apa yang kau mahukan. Lalu pun dia pun, terima kasih ikan sebelah. Dia pun balik. Bila balik, dia tengok, terkejut dia, bini dia ada kat depan pintu tu. Abang, saya minta maaf abang. Saya minta maaf abang kerana selama ni saya selalu rasa tak puas hati, rasa tak bersyukur, rasa tak bahagia. Saya minta maaf. Dia cakap. Lepas tu dia kata, tak apa sayang, abang maafkan. Dia tepuk-tepuk lah bini dia kan. Abang maafkan. Dia cakap. Sejak daripada itu, dia hidup bahagia. Dia hidup bahagia. Sebab tadi saya lupa nak cakap. Yang masa ikan sebelah tu cakap, dia tanyalah kenapa dia tak jumpa isteri dia kan. Ikan sebelah tu ada bagi tahu. Dia kata sebab dia nak jadi ikan yang berkuasa. Jadi yang berkuasa kan kita tak boleh tengok kan. Kita tak boleh nampak pencipta, kita tak boleh nampak pencipta tu. So kat mana-mana kita ada, di mana-mana kita tak nampak pencipta tu yang berkuasa. Jadi dia nak jadi yang berkuasa. Sebab itulah dia, yang suami ni tak nampak isteri dia. Sebab itu permintaan isteri dia. Isteri dia kata nak jadi berkuasa yang tak boleh dilihat di mana-mana.
Sudah dia jadilah ikan sebelah tu jadikan dia. Dan sekarang ikan sebelah ni dah berjaya mengembalikan isteri nelayan. Semenjak daripada hari itu, kehidupan mereka amat bahagia, dan dia dah belajar daripada kesilapan dia. Isteri dia ni tadi dah minta maaf lah semua, sebab dia dah mengakui kesilapan dia. Dia dah terima, sekarang dah terima segala-galanya lah. Maknanya hari-hari dia sentiasa makan, dia rasa bersyukur. Walaupun benda tu sikit, dia dah rasa macam happy sangat. Sebab macam sebelum ni, kalau nelayan tu bawa 2 ikan, dia nak 3 ikan. Kalau nelayan tu bawa rambutan, dia nak fish. Macam tu lah. Tapi sekarang tak. Dia reda je. Dia apa-apa pun dia makan. Jadi, dia walaupun sekecil-kecil benda, tapi dia tetap rasa happy. So, kita pun sebagai manusia biasa, kita pun perlu rasa bersyukur dengan apa yang kita miliki. Tak semestinya apa yang kita nak tu kita dapat. Tapi yang sebenarnya yang kita miliki tu, kita harus bersyukur. Kita rasa terima dengan hati yang terbuka dan reda. Okey, begitulah kehidupan kita seharian. Okey, belajar daripada cerita macam ni, kita dapatlah dia punya moral of the story, yang kita patut bersyukur dengan apa yang kita miliki. Jangan kita sampai tak dapat apa-apa, barulah kita nak menyesal. Okey, begitulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesailah, alhamdulillah, selesailah cerita kita kali ini. InsyaAllah kalau ada cerita yang baru, cerita yang lain, Kak Juju akan ceritakan kat sini lagi. Terima kasih dan dah harapkan kepada semua, harap yang menonton ni dapat like dan subscribe. Okey, kalau komen tu bagilah komen yang berminat, insya-Allah Kak Juju akan upgrade lah sikit lah, insya-Allah. Kita manusia biasa, Kak Juju banyak yang tak tahu lagi, okey, semua ni. So Kak Juju macam masih proses belajar. Insya-Allah kita akan sambung di masa akan datang, okey, di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi. Salah silap harap dimaafi. Tak ada pantun lah. Kalau dulu pecah kaca, pecah gelas, sudah baca harap balas. Kalau sekarang pecah kaca, pecah gelas, pecah kaca, pecah apa-apalah. Okey, bye-bye. Assalamualaikum. Bye.